الحمد لله القائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bersempena hari Jumaat yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, khatib ingin mengajak sidang Jumaat sekalian supaya menghayati khutbah yang bertajuk Zakat berbahagia dengan memberi. Hadirin para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah zakat disyariatkan kepada umat Islam bermula pada tahun kedua Hijrah. Ia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melahirkan manusia yang prihatin terhadap kesusahan yang dihadapi sesama manusia yang lain. Ibadah zakat juga akan melahirkan sifat kasih sayang dan semangat mengutamakan saudaranya yang lain agar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dirasai secara bersama. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi hambanya yang taat dengan dikurniakan pertambahan rezeki sebagai ganti atas harta yang dizakatkan. Penggantian yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pasti lebih baik. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirakamkan dalam surah Saba pada ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin sekalian, bagi sesiapa yang istiqamah menunaikan zakat juga, di akhirat nanti akan masuk ke dalam syurga melalui pintu istimewa yang hanya disediakan untuk golongan yang pemurah dan ikhlas berzakat. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah."
Barang siapa tergolong sebagai orang yang sentiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil masuk syurga melalui pintu sedekah. Riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, khatib menyeru kepada para jemaah yang dikasihi sekalian, dalam pada kesempatan kita berada di bulan Disember sebagai bulan terakhir bagi tahun 2018 ini, tunaikanlah zakat harta anda di lembaga zakat Selangor. Pastikan anda telah menyemak harta-harta yang anda miliki, seperti pendapatan tahunan, pendapatan perniagaan, wang simpanan di dalam bank atau takaful, pelaburan atau saham yang halal, emas dan perak yang dipakai atau disimpan, dan hasil tanaman padi yang diusahakan. Kemungkinan ada di antara harta-harta tersebut telah sempurna syarat-syarat yang mewajibkan ia dizakatkan. Semoga dengan kesungguhan dan keprihatinan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini akan mengundang keberkatan, mengundang kebahagiaan dan pertambahan rezeki yang lebih banyak pada masa akan datang. Muslimin sidang Jumaat sekalian, ingatlah, sesiapa yang enggan berzakat sebenarnya, mereka sengaja meletakkan diri mereka kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah azza wa jal min 'abidin bakhil." Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Orang yang bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, dan dekat dengan api neraka. Sesungguhnya orang jahil, tetapi pemurah itu lebih disayangi Allah daripada seorang abid yang bakhil. Riwayat At-Tirmizi. Bahkan sifat bakhil ada sifat buruk yang dikeji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bakhil dan kedekut akan dicampakkan ke dalam neraka Hutamah, iaitu neraka yang disediakan khas untuk mereka. Ianya dirakamkan melalui firman Allah dalam surah Al-Humazah pada ayat 1 hingga ke 7. Mari kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Sadaqallahul azim. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa itu Al-Hutamah itu? Al-Hutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Muslimin, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, pihak lembaga zakat Selangor ingin merakamkan jutaan tahniah dan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan yang menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor. Untuk makluman semua, sehingga Jun 2018, jumlah umat Islam di Selangor yang menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor hanya seramai 244,000 orang. Ini bermakna baru 24% sahaja daripada jumlah keseluruhan umat Islam di Selangor
yang layak berzakat. Walau bagaimanapun, peratusan ini meningkat berbanding tahun lalu yang hanya 18% sahaja umat Islam yang menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor sepanjang tahun 2017. Oleh itu, khatib menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, tunaikanlah kewajipan zakat harta anda agar harta kita bertambah suci dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah ini masih kecil, Lembaga Zakat Selangor tetap konsisten untuk memastikan dana zakat anda dimanfaatkan sepenuhnya untuk disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak. Antara usaha dan sumbangan yang telah dilaksanakan ialah yang pertama, Lembaga Zakat Selangor telah menyalurkan pelbagai bentuk bantuan zakat secara bulanan kepada lebih 50,000 keluarga asnaf fakir dan miskin yang merangkumi bantuan sara hidup, persekolahan, rawatan kesihatan, rumah dan lain-lain lagi. Yang kedua, dana zakat ini juga telah disalurkan secara bulanan kepada lebih 8,600 asnaf mu'allaf dalam bentuk sara hidup, perlindungan, kesihatan dan pendidikan Islam. Yang ketiga, sehingga Ogos 2018, seramai lebih 8,400 orang pelajar telah mendapat pembiayaan penuh oleh Lembaga Zakat Selangor melalui bantuan derma siswa zakat. Bantuan tersebut melibatkan pelbagai jurusan akademik dan agama yang merangkumi pelajar di peringkat sijil, diploma dan ijazah di universiti tempatan, termasuklah bantuan untuk para pelajar yang melanjutkan pengajian di negara-negara Timur Tengah. Yang keempat, pada tahun ini juga, Lembaga Zakat Selangor telah menyalurkan sumbangan kepada lebih 200 buah masjid dan 1,800 buah surau, merangkumi sumbangan pembangunan, pengimarahan, sagu hati dan allowance bulanan kepada para imam. Yang kelima, demi memperkukuhkan pendidikan tahfiz di negeri Selangor, pada tahun ini Lembaga Zakat Selangor telah menyalurkan sumbangan keseluruhan sebanyak lebih RM6.1 juta kepada 3,410 pelajar tahfiz dalam membentuk allowance bulanan, dan juga sumbangan keseluruhan sebanyak RM680,000 diberikan kepada 200 hufaz di bawah program Itsbat Hafazan sebagai menghargai para hufaz yang gigih menghafaz Al-Quran. Sebenarnya, banyak lagi sumbangan yang telah disalurkan kepada asnaf-asnaf zakat di negeri Selangor ini. Oleh itu, khatib sekali lagi mengingatkan kepada sidang Jumaat sekalian, tunaikanlah zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Bayangkan, sekiranya baki 76% lagi umat Islam yang layak berzakat menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor, sudah pasti sumbangan yang lebih banyak lagi dapat disalurkan kepada seluruh umat Islam di negeri ini. Hadirin Jumaat sekalian, mengakhiri khutbah pada hari kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam hidup kita. Yang pertama, zakat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pelbagai ganjaran dan kelebihan di dunia dan di akhirat kepada hamba-hambanya yang ikhlas menunaikan ibadah zakat. Yang ketiga, jauhilah diri kita daripada sifat bakhil, kerana ia akan memusnahkan masa hadapan kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, tunaikanlah zakat di Lembaga Zakat Selangor agar wang zakat itu dapat dimanfaatkan untuk membela kebajikan asnaf-asnaf zakat, seterusnya mengangkat martabat ummah untuk cemerlang di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Terjemahannya,
iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah